Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Ali Saidil Akhbar untuk laporan berita pagi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan kerajaan tidak akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara dalam masa terdekat. Pendirian itu bagi memberi peluang kepada ekonomi negara untuk pulih. Setakat hari ini kita tidak memikirkan soal melaksanakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara atau total lockdown. Langkah ini jika dilaksanakan sekali lagi boleh membawa kesan besar yang dikhawatiri akan meruntuhkan sistem sosial dan ekonomi negara. Na'udzubillah. Apa yang akan dilakukan oleh kerajaan ialah melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar di kawasan-kawasan yang dikenal pasti mempunyai kes-kes COVID-19 yang tinggi. Setakat ini, proses pemulihan ekonomi berjalan dengan lancar. Apa jua keputusan yang diambil perlu mengambil kira kepentingan 15 juta rakyat yang keluar bekerja bagi menjamin kelangsungan hidup dan kestabilan ekonomi negara. Perdana Menteri juga menyeru rakyat yang masih belum mendaftar aplikasi My Sejahtera supaya segera berbuat demikian bagi memudahkan usaha mengesan kontak rapat pesakit COVID-19. 17 juta penduduk Malaysia telah menggunakan aplikasi berkenaan pada masa ini. Mengenai status sesi persekolahan di seluruh negara pula, Perdana Menteri berkata ia akan diputuskan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengendalian pandemik. Ibu bapa tidak perlu bimbang kerana keadaan dipantau rapat oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Kementerian Pendidikan Malaysia pula sentiasa memantau keadaan kes COVID-19 di sekolah di seluruh negara. Jika ada sebarang kes COVID-19 melibatkan warga sekolah, KPM akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menanganinya. Dan dalam hal ini, Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada Kementerian Pendidikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi menjamin kesihatan dan keselamatan murid, guru dan kakitangan sekolah. Jika perlu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui kempen pilihan raya umum DUN Sabah menjadi antara punca peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Beliau bagaimanapun menjelaskan pilihan raya tidak dapat dielakkan bagi mematuhi perlembagaan selepas DUN negeri itu dibubarkan hujung Julai lalu. Ini sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana kita tertakluk kepada peruntukan di dalam perlembagaan. Pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Dan ini tidak boleh ditangguh. Saya sedar Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menetapkan SOP tertentu bagi memastikan wabak COVID-19 tidak merebak akibat kempen pilihan raya yang diadakan. Tetapi malangnya ada SOP yang tidak dipatuhi. Jumlah kes baharu COVID-19 terus mencatatkan angka tinggi dengan jangkitan baharu dikesan semalam sebanyak 691 kes. Kedah mencatatkan jumlah kes terbaru tertinggi dengan 397 kes, manakala jangkitan kedua tertinggi dikesan di Sabah iaitu 219 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 394 kes baharu di Kedah datang daripada kluster Tembok. 120 daripada keseluruhan kes baharu di Sabah pula melibatkan saringan bergejala membabitkan 117 warga tempatan dan 3 bukan warga negara. 3 kematian direkodkan di Sabah dan 1 kematian di Pulau Pinang. Salah satu kes di Sabah membabitkan seorang bayi berusia setahun. 2 kluster baharu COVID-19 turut dikesan. Kluster Batu di Taiping, Perak dengan 7 kes, manakala kluster Ramai-Ramai di Sandakan, Sabah merekodkan 20 kes jangkitan.
Tan Sri Dr. Noor Hisham turut memaklumkan 90 individu termasuk kontak rapat kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama disahkan negatif COVID-19. Beliau berkata jumlah itu termasuk mereka yang hadir ke mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN di Jabatan Perdana Menteri pada Sabtu lepas. Setakat ini, pejabat kesihatan daerah yang berkaitan masih dalam proses mengenal pasti kontak-kontak rapat beliau dan menjalankan penilaian risiko dan saringan yang diperlukan. Alhamdulillah, keadaan beliau stabil. Pejabat kesihatan daerah akan meneruskan proses mengenal pasti kontak-kontak lain dan situasi semasa akan diumumkan daripada masa-masa ke semasa. Sebanyak 1,126 kes aktif COVID-19 melibatkan banduan dan kaki tangan penjara dicatatkan. Ketua Pengarah Penjara Datuk Seri Zulkifli Omar berkata penularan dalam kalangan banduan itu bermula di Penjara Tawau, Sabah apabila seorang banduan yang baharu diterima dari Lahad Datu disahkan positif COVID-19 pada 2 Oktober. Kluster seterusnya pula dikesan di Penjara Al-Ustar pada 29 September. Jabatan Penjara mengambil serius jumlah peningkatan kes positif di penjara yang kini melibatkan jumlah terbesar dalam kalangan banduan di sebuah penjara. Berikutan itu, Jabatan Penjara mengambil segala langkah mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Kesihatan untuk merawat, kuarantin dan mencegah penularan wabak dalam segala aspek penugasan kaki tangan serta penjagaan banduan di seluruh negara. Dalam kenyataan, Datuk Seri Zulkifli turut menjelaskan bagi memperketat SOP di penjara, beberapa langkah dilaksanakan melalui Perintah Tetap Komisioner Jeneral Penjara. Bagi mengurangkan tahap kebolehjangkitan COVID-19 dalam kalangan banduan serta mengurangkan kesesakan, Jabatan Penjara mengambil langkah tambahan dan drastik seperti pesalah kes Dadah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya dikeluarkan dari penjara dan ditempatkan di beberapa kem program latihan khidmat negara yang diwartakan sebagai penjara sementara. Beliau turut menyeru orang awam di luar penjara agar bertenang kerana penularan COVID-19 dalam kalangan banduan adalah dalam kawasan larangan yang tertutup dan dikawal ketat. Kerajaan setuju mengenakan sekatan perjalanan dari Sabah ke Semenanjung, Sarawak dan Labuan bermula 12 hingga 25 Oktober. Bagaimanapun, pengecualian khas akan diberi kepada kes tertentu termasuk kes kecemasan, kematian dan perkhidmatan penting. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan pengecualian perlu mendapat izin Kementerian Kesihatan. Mereka yang telah mendapat kebenaran juga perlu menjalani ujian saringan COVID-19 sebaik tiba di pintu masuk destinasi masing-masing. Bagi pergerakan masuk ke negeri itu pula, kebenaran akan turut diberi kepada beberapa kategori. Antaranya rakyat Sabah yang memegang MyCard kod H dan pasangan kepada rakyat Sabah yang memiliki pas imigresen Malaysia yang sah tempoh atau bukti perkahwinan dan sijil lahir anak. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Suspek dipercayai terlibat pencemaran Sungai Batang Benar Negeri Sembilan yang mengakibatkan gangguan bekalan air di Lembah Kelang berjaya dikenal pasti. Ketika ini usaha dipergiat bagi menahan individu tersebut.
Menurut Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Cik Zakaria Othman, suspek bukan penduduk tempatan, sebaliknya berasal dari negeri lain. Pihak polis sedang menjejaki suspek. Kami berharap dalam masa terdekat kita akan dapat tangkap suspek itu dan dia akan dibawa balik ke Negeri Seremban, Negeri Sembilan. Siasatan dijalankan menurut Seksyen 430 Kanun Keseksaan kerana khianat sehingga memutuskan bekalan air untuk tujuan pertanian, makanan atau minuman kepada manusia dan haiwan atau dalam menjalankan sebarang pengeluaran. Sementara itu, Exco Negeri Sembilan S. Virapan mengesahkan sampel air sungai telah dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis. Loji rawatan air Sungai Semenyih dan Bukit Tampoi dihenti tugas Ahad lalu akibat pencemaran. Dalam pada itu, bekalan air di semua 274 kawasan terjejas dijangka polis secara berperingkat bermula tengah malam tadi sehingga 6 petang Jumaat. Ia dapat dilakukan selepas loji rawatan air Sungai Semenyih telah memulakan operasinya. Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor, Suhaimi Kamaral Zaman berkata bekalan air mula diagih tengah malam tadi. Pemulihan sepenuhnya dibahagi kepada 3 kumpulan utama. 98 lori tangki telah digerakkan ke premis kritikal, sekolah serta kawasan perumahan terjejas. Turut disediakan 26 tangki statik, 11 stesen pengisian setempat, 9 pusat khidmat setempat dan 13 pili awam. Keruntuhan integriti menyebabkan berlakunya pelbagai kepincangan seperti peningkatan amalan rasuah dan pecah amanah. Atas dasar itu, satu forum dianjurkan Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur KPBKL, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur MAIWP bagi membincangkan isu serta cabaran masa kini berkaitan integriti dalam pengurusan. Menurut Rektor KPBKL, kepelbagaian latar belakang peserta forum membawa kepada keberhasilan idea serta pendedahan tadbir urus yang baik. Pengurusan ini tidak hanya melibatkan yang bawah. Mungkin top management di sesebuah institusi perlu kita beri penerapan bahawa ibarat kata pepatah, kalau yang kepala itu elok, anak-anak akan selamat. Turut diberi pendedahan mengenai peruntukan Undang-Undang Baharu Seksyen 17A Akta SPRM 2009 Pindaan 2018 yang memperuntukkan kesalahan rasuah oleh organisasi komersial yang berkuat kuasa 1 Jun lalu. Bagi saya adalah untuk memberi pemahaman kepada peserta-peserta tentang peruntukan ini dan juga untuk mereka mengambil langkah-langkah yang perlu. Selain daripada itu, kita nakkan perniagaan yang dilaksanakan, yang berjalan di Malaysia ini adalah bebas rasuah, yang bersih, fair competition. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan pula berkata pihaknya terus berkolaborasi dengan SPRM dalam memastikan pegawai dan anggota PDRM terus menolak rasuah. Mesti ada penguatkuasaan. Kita mesti tegas untuk menguatkuasaan undang-undangnya ada. Sebelum pelanggaran ataupun serangan aktiviti melanggar rasuah perlu diambil tindakan tegas. Jangan dibiarkan. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi penyeliaan. Sebagai pemimpin, tak kira di mana kita berada, mungkin sebagai KP, ketua jabatan, ketua bahagian, ketua-ketua polis daerah, ketua-ketua polis balai ni, mereka mesti memainkan peranan sebagai menyelia pegawai dan anggota bawahan agar mereka ni tidak terjebak dalam aktiviti rasuah. Seramai 250 orang peserta terlibat dalam forum membabitkan pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Saudara, cubaan menyeludup 197 kotak mengandungi 1.9 juta batang rokok bernilai 1.4 juta ringgit dipatahkan pasukan gerakan am PGA Batalion 7 Kelantan. Rokok dari negara jiran itu ditemukan dalam sebuah lori di Jalan Beris, Kubu Besar, Bacok. Penolong Pegawai Pemerintah Batalion 7 Deputi Superintenden Neku Majidin Cik Kujuso berkata pasukan rondaan terserempak dengan lori dipandu dalam keadaan mencurigakan dari arah cabang 4 Tok Meh Ngah Tumpat dan kemudiannya mengikori kenderaan itu sejauh 40 km.
Sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, pemandu terbabit memecut laju sebelum memberhentikan kenderaan di bahu jalan dan melarikan diri ke dalam semak berhampiran. Di perairan pantai Sabak, Pengkalan Cepa Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM pula merampas 2 juta batang rokok yang cuba diseludup masuk. Kesemua rokok bernilai 1.49 juta ringgit itu ditemukan dalam 3 buah bot dan sebuah lori. Berdasarkan jumlah bot dan lori, mereka yang terlibat dipercayai melebihi 10 orang dan mempunyai rangkaian besar untuk mengawal sindiket terbabit menjalankan kegiatan mereka. Meski bulan kemerdekaan tahun ini disambut secara norma baharu tanpa perimpunan atau program besar-besaran, acara pertandingan tetap menerima sambutan menggalakkan. Sebanyak 7,702 penyertaan diterima Jabatan Penerangan untuk pertandingan mewarna dan melukis bertemakan sambutan Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin. Tapi sekarang ni bakat tu nampak lebih menonjol. Daripada segi kreativiti pun disambut penting lah sebenarnya, bukan setakat bakat, bukan setakat kemahiran mewarna tu. Mungkin mewarna semua orang boleh buat, tapi kreativiti macam mana dia orang berfikir elemen apa nak ditambah, kan, teknik mewarna tu macam mana yang dapat menarik perhatian. Semua orang boleh mewarna, kan, tapi teknik macam mana nak bagi hasil tu lebih menarik lah. Sementara itu, 675 foto diterima Japan bagi pertandingan fotografi Klik at Merdeka tahun ini. Sambutannya amat menggalakkan dan mereka juga, termasuk saya sendiri, berharap supaya pertandingan ini dapat diteruskan untuk tahun-tahun yang akan datang. Para pemenang pertandingan akan diumumkan dalam program Selamat Pagi Malaysia Jumaat ini. Mulakan pagi penuh bererti. Lengkapi diri dengan informasi. Penuhi hari dengan sajian berita daripada kami. Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak. Saudara, kita ikuti berita luar negara. Vaksin COVID-19 berkemungkinan sedia digunakan pada akhir tahun ini. Perkara berkenaan dimaklumkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. We will need vaccines, and there is hope that by the end of this year we may have a vaccine. There is hope. Beliau menyatakan demikian pada hari terakhir mesyuarat bersama ahli lembaga eksekutif. Sebanyak 9 vaksin yang kini dalam ujian yang diterajui WHO menerusi pelan penyelarasan yang dikenali sebagai COVAX. Mereka menyasarkan untuk mengedarkan 2 bilion dos pada akhir 2021. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dan berpuluh lagi cedera dalam letupan bom yang berlaku di Bandar Al-Bab, barat laut Syria. Bandar berkenaan adalah di bawah kawalan pemberontak yang disokong Turki. Menurut saksi, letupan berlaku ketika sebuah trak yang diletak bom melalui kawasan orang ramai. Bagaimanapun, menurut seorang doktor, angka yang maut sebenarnya adalah 14 orang dan lebih 40 orang cedera. Beberapa buah bangunan sekitar rosak teruk dan runtuh. Malah, saksi turut memaklumkan ada pejalan kaki melalui bangunan berkenaan ketika ia runtuh. Hampir 4 juta rakyat Amerika Syarikat telah menunaikan tanggungjawab mereka menerusi pengundian awal pilihan raya Presiden. Jumlah berkenaan jauh lebih tinggi berbanding pada 2016 dengan hanya 75,000 orang. Peningkatan ketara undian itu susulan negara berkenaan bertindak memperluaskan undian awal dan undi pos sebagai langkah keselamatan pandemik COVID-19.
Di Ohio, orang ramai berbaris panjang dengan penjarakan fizikal sepenuh hari pertama undi awal bagi negeri berkenaan. Para pengundi juga diwajibkan memakai pelitup separuh muka. Negeri terawal melaksanakan undian awal adalah Minnesota, South Dakota, Virginia dan Wyoming yang bermula pada 18 September. Pilihan raya Presiden Amerika bakal berlangsung pada 3 November depan. Ketua Pembangkang Rusia Alexei Navalny telah muncul buat kali pertama selepas dibenarkan keluar hospital. Beliau muncul dalam program temubual YouTube oleh penulis blog terkenal Rusia. Dalam temubual lebih 2 jam itu, Navalny 44 tahun berkata tahap kesihatannya bertambah baik. Malah doktor yang merawatnya turut terkejut dengan perkembangan kesihatannya. Menurut Navalny, beliau akan meneruskan terapi fizikal. Berita Navalny diracun telah mengejutkan dunia politik di Eropah. Kerajaan Jerman sebelum ini menyebut hasil ujian makmal di Perancis dan Sweden mengesahkan Navalny diracun ejen saraf Novichok. Beliau yang merupakan pengkritik tegar kepada Presiden Rusia Vladimir Putin ketika itu dilaporkan tidak sihat semasa dalam penerbangan dari Tomsk ke Moskow sehingga memaksa pesawat membuat pendaratan kecemasan. Saudara, kita ikuti pula sukan. Program pencarian bakat Talent ID bagi sukan berbasikal wanita kembali selepas 4 tahun menyepi. Dengan meletakkan sasaran untuk menyediakan pelumba ke Kejohanan Remaja Asia dan Dunia 2024, bekas peserta Talent ID tahun 2002 yang juga merupakan jago berbasikal wanita negara Fatihah Mustafa dilantik sebagai pengemudi skuad itu. Ini merupakan berita baik kepada pelajar perempuan berumur antara 13 hingga 15 tahun yang meminati sukan berbasikal. Program pencarian bakat ini akan menjelajah ke seluruh negara bermula dengan Zon Tengah 24 dan 25 Oktober ini dan bakal berakhir 21 November depan untuk Zon Sabah Sarawak. Seramai 15 orang pelumba muda wanita bakal dipilih untuk menyertai program pelapis bermula Januari 2021 nanti. Mereka akan diberi latihan khusus yang sistematik di bawah kendalian Fatihah Mustafa dan Saud Hussein. Kali ini tanggungjawab saya lebih besar iaitu untuk mencari bakat baru, pelumba baru untuk pengganti saya sendiri. So ini adalah satu pembakar semangat lah untuk saya challenge diri saya sendiri untuk dapatkan pelumba yang bertaraf dunia, mungkin lebih baik daripada saya dan mungkin boleh orang cakap first Malaysian untuk bawa balik medal dekat Olympic Games nanti. Junior kita ada dalam keempat 4 orang ke 5 orang lagi. Jadi jumlah tak cukup ni. Kalau kita tengok batch by batch, mereka ni sebenarnya yang junior pun, yang pelapis kebangsaan sekarang ni, by tahun depan dia akan masuk ke sini. Tahun depan masuk ke sini. Tapi yang grup ni kita targetkan 2024 mereka akan boleh bertanding di kejohanan remaja Asia dan juga remaja dunia. Dan kalau kita lihat track record kita pernah menang pingat di remaja dunia untuk lelaki. Jadi untuk perempuan ni kita harap kita akan dapat melakukan sesuatu. Sebab itu stepping stone untuk mereka pergi ke peringkat senior. Kali terakhir program pencarian bakat secara besar-besaran seperti ini dijalankan adalah pada 2016. Ia akan dipecahkan kepada 2 fasa iaitu ujian padang dan ujian spesifik. Borang pendaftaran boleh dimuat naik di laman sesawang Majlis Sukan Negara, media sosial Atlet Malaysia dan media sosial Fatihah Mustafa bermula 6 hingga 13 Oktober. Pusingan kelima kejuaraan Capri Malaysia yang sepatutnya berlangsung 10 dan 11 Oktober ini terpaksa ditunda ke tarikh baharu yang akan diumumkan nanti. Jelas penganjur Safe Aim Mutual Sdn Bhd, penundaan ini disebabkan kegagalan mendapatkan kelulusan muktamad dari pihak berwajib untuk memindahkan lokasi dari Litar Tangkak Johor ke Litar Antarabangsa Sepang.
Jelas pengarah CFA Mutual Sdn Bhd Ron Hogg, pada asalnya pihaknya bercadang untuk memindahkan lokasi pusingan kelima dengan mengekalkan tarikh asal. Ini selepas kerajaan negeri memutuskan untuk menangguhkan semua acara buat sementara waktu. Faktor kekangan masa antara punca pusingan kelima tidak dapat dijalankan. CFA Mutual Sdn Bhd meminta maaf kepada semua warga dan peminat Capri di atas kesulitan yang dialami. Pada masa sama, pihaknya turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan kongsi serta penganjur kejuaraan di atas kerjasama dan pemahaman mereka. Kejuaraan Capri Malaysia Petronas turut meminta orang ramai agar senantiasa mengikuti panduan SOP keselamatan untuk sama-sama membanteras wabak COVID-19. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama berita RTM. Kita belum menang, sama-sama putuskan rantaian COVID-19. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan